Ustaz Haji Ismail Mina Ahmad selaku Presiden Muafakat untuk menyampaikan ceramah, menyampaikan penerangan, untuk meneraikan apa yang mungkin masih terbuku dalam hati kita, untuk memberi kefahaman kepada kita tentang pergolakan isu-isu umat Islam dalam negara kita ini. Falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tanpa berpanjang kalam, saya berterima kasih kepada para hadirin, terutamanya, dan kepada penganjur khususnya kerana sudi menjemput saya untuk saling kita bertukar-tukar fikiran berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Yaitu semoga kita ini tergolong di dalam golongan alladzina yastami'una kepada sahabat khairu ummah, kerana orang Yahudi klaim dakwa depa lah yang paling istimewa. Nah, Allah SWT tak, bukan. Tapi ini umat Muhammadiyah, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi ada di kalangan kamu sekarang, wahai Yahudi Madinah. Pasal apa? Pasal apa yang jadi baik? Ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada yang baik. Menyeru yang baik-baik, maksud itu ialah menyeru, mengajak manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah kata radhiyallahu an, oleh kerana kita ni umat yang baik, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi kata suruh ajak Islam. Dia pun kata, mailah kalau gitu kita pakai ramai-ramailah, ajak orang yang di sekitar semenanjung di sekitar Madinah ni belum Islam, mai kita ajak Islam. Jadi kita pada malam ni marilah kita ajak. Umpamanya lah kata Guan Ing lah katakan, kalau lah katalah satu orang tu nama Guan Ing, mailah wahai Guan Ing, masuklah Islam, nescaya anda akan selamat. Kemudian yang kedua daripada ayat itu sambung daripada ayat itu, ta'muruna bil ma'ruf, ma'ruf maknanya bertauhid, mengajak pada tauhid. Yang kedua sambung, wa tanhauna 'anil munkar, maknanya menyekat daripada mungkar. Mungkar di situ maknanya ya, mungkar menyekat manusia daripada syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara makna yang paling pokok, mungkar yang lain ya termasuk, tapi mungkar yang paling besar ialah syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Syirik dengan Allah Subhanahu wa taala seperti yang sama-sama kita maklum, ni kita ulang kajilah ya, saya pun tak apa nak faham. Ialah syirik. Yang lain minum 15 botol sehari, tikam ekor sehari, tak ada hari-hari ya, ada mingguan, banyak mana apa, moga-moga Tuhan ampun, tapi jangan. Tapi syirik tidak ada maaf, melainkan kembali kepada tauhidullah. Jadi para hadirin, sesuai dengan tema kita pada malam ini ialah apa yang dinamakan roadshow untuk menyelamatkan akidah umat Islam. Nak menyelamatkan akidah umat Islam.
Seperti mana yang tuan-tuan hadirin hadirat ketahui, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, orang musyrikun di Makkah dulu, orang musyrikun menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam secara fizikal dan juga secara mental. Dari segi fizikal bagaimana? Sama-sama kita maklum, tak payah saya ulang panjang lebar, sehingga dibaling batu kepada Nabi SAW. Kemudian dibaling batu. Baik. Kemudian secara mental mereka mengatakan bahawa Muhammad ini membawa ajaran baru yang bercanggah dengan ajaran nenek moyang kita. Apakah hampa ni orang Mekah nak ikut dia Muhammad yang membawa ajaran baru yang nak membatalkan ajaran tok nenek kita? Dia serang dari segi fizikal. Kemudian berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Orang Yahudi dakwa, kamilah sebenarnya bangsa atau umat yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agama kamilah sebenarnya. Maka depa pun datang berdialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, ya wahai Muhammad, agama kami ini adalah agama yang diterima, agama yang betul, yang benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalau dah betul benar, pasal apa hampa tak mau pi buat kerja haji? Sebab salah satu daripada kriteria untuk diiktiraf sebagai Islam ialah menerima rukun Islam, antaranya mengerjakan haji. Depa jawab apa? Depa kata, yalah, Tuhan tak suruh lagi. Baik, ini latar belakang yang kita nak tengok lah ni. Adakah perlakuan pada zaman itu berlaku sekarang ini? La ni duk berlaku ke tidak? Ya. 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 Serangan dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah serangan fizikal, perang sehingga patah gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam, patah gigi. Sekarang ni ada ketiga orang yang menyerang Islam, ya ada. Kemudian secara pemikiran, ada ke tidak sekarang yang menyerang Islam, akidah Islam? Ya ada. Oleh yang demikian, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa kita ini orang Islam, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Khairu ummah yang paling baik. Umat yang paling baik kerana melaksanakan dakwah, menyeru manusia kepada akidah yang benar. Maka kita mesti berganding bahu, mempertahankan akidah Islam dan mempertahankan ummah Islam daripada dikekang oleh anjing-anjing gila Yahudi yang berkeliaran untuk memusnahkan ummah Islam. Apakah anjing-anjing yang sedang berkeliaran untuk memusnahkan ummah? Saya tak kata memusnahkan akidah, nanti saat lagi kita tengok. Ni nak memusnahkan ummah. Apa dia? Mereka ini, golongan Yahudi ini, bekerja siang dan malam seperti mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita, lan bila-bila masa pun tidak, lan tardha ankal yahud. Orang Yahudi dan Nasrani ini tak akan selama-lamanya, maknanya dia akan bekerja kuat untuk menjahanamkan umat melalui penjahanaman akidah. Maka
Allah Subhanahu wa taala telah dengan rahmatnya meninggalkan kepada kita warisan yang dipusakai yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada sahabatnya, kemudian diturunkan kepada ulama kemudian. Warisan inilah yang kita nak gunakan sebagai benteng untuk memelihara umat. Apa benda yang akan menjahanamkan? Perkara apa? Orang Kedah kata menatang apa ni yang nak menjahanamkan umat? Benda itu ialah fahaman liberal dalam memahami Islam. Fahaman liberal di dalam memahami Islam. Maknanya faham liberal ini ya tuan-tuan, satu fahaman yang bersangkut paut dengan agama, iaitu orang Islam, orang Yahudi, orang Kristian, orang Yahudi musuh kita ni menggunakan orang-orang Islam supaya memahami, kemudian memiliki, kemudian mempropagandakan fahaman liberalisme agama ini. Sebab itulah ulama kita mengatakan untuk memelihara ummah dan agama ini mesti melalui siasah diniyah, menggunakan siasah akliyah yang la ni kita kenali dengan siasah syar'iyah. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, tadi saya dah kata bahawa orang-orang bukan Islam nak menjalankan ummah dan akidah kita melalui fahaman liberalisme. Baik, sekejap lagi kita cuba tengok apa yang secara terperinci maksud liberalisme agama. Hadirin hadirat, tadi saya kata siasah syar'iyah, bahawa natijah siasah, tujuan siasah syar'iyah yang terkandung dalam maqasid syariah itu ada 6 perkara. Ada ulama kata 5, ada 6. Tak apa, boleh 6 tak apa, 5 boleh, kurang yang seapa. Baik, ini dalam nak jaga ummah dan akidah dan ummah. Baik, pertama kita kena jaga hifzuddin, jaga agama. Yang kedua kita kena jaga, ni culang caling tak apa no, kita kena jaga akal kita. 2. Yang ketiga kita kena jaga harta kita. 3. Kita yang keempat kena jaga maruah kita, muruah. Maruah kena jaga, wajib jaga maruah. Yang keberapa tu? Yang kelima, kita kena jaga diri jiwa kita. Yang keenam, kita kena jaga nasab keturunan kita. Saya takkan hurai pada malam ini sekadar ulangan lah dengan tuan-tuan. Saya faham tuan-tuan pun maklum, cuma saya berani bercakap macam ni. Saya tahu di depan saya ni ramai orang-orang alim yang boleh mampu betulkan kalau saya salah. Dan mari sama-sama kita alladzina yastami'ul qaul fayattabi'una ahsanah, yang setelah saya sebutkan tadi. Baik, hifzuddin, wajib kita menjaga memelihara agama kita. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala dengan belas kasihannya telah menghantar rasul dan nabi-nabi sepanjang bumi planet ini ada. Sejak daripada Adam AS sampaikanlah Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kesian kat kita, habis satu nabi, habis satu rasul, dia hantar. Dan bila sudah tutup Nabi dengan Nabi SAW, dia tinggalkan ulama sebagai warasatul anbiya. Mereka ini sebagai waris kepada Nabi. Baik.
Jadi kita nak jaga agama kita macam mana. Lah ni susah Pak hadirin. Sekarang ni agama kita diserang daripada segenap penjuru. Segenap penjuru. Sebab itu kami sahabat kami di sini menyokong sangat usaha untuk membendung gerakan yang nak menjahannamkan agama, kerana sadduz zara'i wajibun, menyekat perkara yang boleh merosakkan agama wajib. Ini yang kita nak buat, sebab kita ni khairu ummah yang terbaik. Kita nak sekat orang yang atau organisasi atau kumpulan yang nak menjahannamkan agama kita, maka wajib kita menyekat. Tetapi ada orang di seberang perai ini, tuan perai abang dia, dalam statement mereka mengatakan bahawa gerakan kristianisasi, gerakan pemurtadan ini tak ada. Tak ada. Kalau buta mata tak apa, buta hati boleh kita ubat. Boleh. Dengan syarat mai duduk kat lampu. Kita nak terangkan. Orang di seberang perai ini mengatakan perkara itu tak apa. Bukankah kita telah diajak daripada kecil-kecil lagi? Kita tengok dosa ini macam bukit nak timpa kepala kita. Apalagi perkara yang murtad. Apalagi murtad. Gerakan pemurtadan ini memang serius. Mungkin Datuk Hassan akan terang agaknya nanti. Saya harap dia terang. Gerakan pemurtadan ya serius. Jadi hadirin hadirat, maka agama kita ini nak jaga supaya jangan dirosakkan. Jangan dirosakkan oleh orang-orang yang nak merosakkan agama kita. Orang yang di luar tu satu hal, orang Kristian satu hal, tapi orang yang sama bertutur dengan kita, orang yang sama semayang berkhiblat bersama dengan kita, yang mungkin umrah haji berpuluh-puluh, mungkin ratus-ratus kali, kalau tidak ribu-ribu pun, tetapi oleh kerana mereka tidak memelihara akal mereka, yang saya akan huraikan panjang sikit nanti, mereka telah dirosakkan akal mereka, sehingga akal mereka dimasuki oleh akidah yang bersifat liberal. Artinya dalam melihat agama ini, kata mereka, semua agama sama. Saya nak tunjuk pada hari ini, bawa bukan nak baca, tak, nak tunjuk. Buku ini diterbitkan oleh Institut Kajian Dasar, yang orang kuatnya adalah seorang ahli parlimen daripada kawasan tuan-tuan. Islam dan pluralisme agama. Dalam buku ini dikatakan semua agama sama sahaja. Buku ni sebab tu saya bawa mai pun fotostatnya. Semua agama sama. Kita orang Islam tak boleh kata agama kita satu-satu yang betul, dan jangan kata agama depa tu salah. Tak boleh kata. Akidah mana yang ada? Maaf, kitab mana yang ada kata lagu tu? Sebab tu saya katakan tadi, orang Kristian tak perlu ajak orang Islam tukar nama kepada apa? Nama apa? Nama apa? Tuan-tuan hari sakit pinggang. Tak perlu tukar nama George ke? Tak perlu. Tapi cukup hang kata agama hang tu sopa dengan agama aku. Cukup. Ini buku ni tuan-tuan. Dan juga dalam buku kecil ni. Buku kecil cerita lain, tapi ada cerita hak tadi juga. Gerakan ini gerakan yang bukan seorang-seorang. Ini adalah satu gerakan.
Mereka ini mempunyai NGO. Mereka memiliki partai politik. Orang di Indonesia, orang yang berfaham semua agama sama, semua orang Islam tidak Islam masuk Islam, boleh masuk syurga. Mana nanda manakah, pakai menatang apa pun boleh masuk juga. Dalam buku ni ada cerita. Dalam buku ni pun ada cerita. Saya buat 2 cukup. Ini gerakan sedang menular. Samalah juga dengan pada satu masa kawan-kawan dan saya menentang faham Syiah. Tahun awal 80-an kita menentang faham Syiah. Mungkin kalau ada siapa nak tukar-tukar fikiran, kita boleh. Syiah ini berfaham, mereka mengkafirkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengkafirkan kecuali 4-5 orang saja, Miqdad, Salman, Ibn Abbas dan Ali, dan tentulah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Hal lain semua kafir, termasuk Aisyah dikafirkan. Ini Syiah. Khomeini dalam bukunya bernama Kashful Asrar telah mengkafirkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kalau Abu Bakar tu dah kafir, Sayyidina Umar dah kafir, siapa di muka bumi yang lebih iman daripada mereka itu? Tak ada. Ini gerakan Syiah yang mana ada seorang kuat Syiah yang beramal dengan Syiah berada dalam sebuah partai politik, menjawat jawatan yang tinggi dalam sebuah partai politik. Buka Kashful Asrar, saya tak ingat muka surat. Ini gerakan untuk menjahannamkan akidah dan ummah sekaligus. Kembali kepada faham liberalisme agama tadi. Bila faham liberal agama ni, dia meliberalkan akidah. Meliberalkan akidah. Maknanya semua agama sama, semua boleh masuk syurga. Bagi mereka semua Islam, dalam buku ini dikatakan semua Islam, Buddha, Islam, Confucius, Islam, hatta kata buku ni mana-mana kumpulan yang mendakwa ada ada buku, ada kitab suci siapa-siapa. Kalau gitu ada sekumpulan orang yang tahun 2012 kata saya ada buku kitab suci, maka dia patut Islam. Macam kita sini Pelik Pulau macam mana? Jamat Matahari. Parah. Maka kita wajib bahasa bersama-sama, ganding bahu membahu untuk menyekat faham liberalisme agama di dalam akidah yang menyebabkan semua agama sama dia faham. Kemudian liberal di dalam syariat. Liberal dalam syariat. Oleh kerana mereka menggunakan akal mereka sesuka hati, sebab itu di dalam maqasid syariah itu nak kena jaga akal. Daripada akal ini dimasuki oleh iblis. Kerana iblis daripada yang sama-sama kita faham, bersumpah di depan Allah Subhanahu wa taala nak menjahannamkan ummah Bani Adam. Oleh kerana akal mereka sedemikian rupa, mereka tidak, kumpulan ini tidak menjaga akal mereka, sehingga mereka menerbitkan buku yang bernama Kawin, baca kita apa nampak, Kawin campur antara Muslim dengan non-Muslim. Ini buku dia. Kawin campur antara Muslim dengan non-Muslim. Apa kata dia, Pak? Kata dia yang akhir sekali, perkahwinan dengan ahli kitab. Ahli kitab bagi dia semua ahli kitab. Bengali Singh pun ahli kitab. Dia sebut dalam ni, bukan syaraikah. Nak baca semalam lah kan. Meliputi semua penganut agama yang mempunyai kitab suci. Kata dia apa? Tidak ada tegahan yang jelas dalam Quran dan sunnah tentang tak boleh kahwin antara Islam dengan bukan Islam. Jadi kata dia, ia menjadi harus, dari perbincangan disebut-sebut ini difahami bahawa kahwin campur antara Muslim dengan non-Muslim adalah harus. Tu dia tuan-tuan.
Jadi ini akan jadi masyarakat kita akan jadi jahanam seperti mana jahanamnya masyarakat di Indonesia. Ayah Islam, isteri maknya bukan Islam, anaknya Islam, bapaknya bukan Islam dan seterusnya. Nakkah kita mahu perkara ini berlaku? Ini buku diterbitkan oleh kumpulan yang sama yang saya katakan tadi, dikepalai oleh pemimpin daripada seberang perai ini. Apa nak jadi tuan-tuan? Siapa dia? Pengurusi tanya. Buku ini mempunyai latar belakang, kumpulan ini mempunyai latar belakang yang sama, iaitu IKD, Institut Kajian Dasar, dikepalai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya pada tahun 70-an dulu mainlah ke kawasan Seberang Perai Selatan kot ni, tengah ke apa ni? Tengah lah. Tahun 70-an dulu saya mainlah atas nama Angkatan Belia Islam. Umur saya lebih kurang 25-26 tahun. Main bersyarah nah atas nama Islam. Atas nama ABIM, Angkatan Belia Islam. Tahun 80-an saya main lagi. Saya sokong seorang calon saya. Tapi calon saya tu kalah di tangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalah calon yang saya sokong tu. Tahun 90-an saya main lagi. Saya sokong calon yang mengalahkan calon yang saya sokong dulu. Menanglah calon tu. Proksi dia lah. Menang. Kemudian kawasan ni pun saya main sekali, menanglah arwah Cikgu Hamdan. Calon saya seorang lagi kalah, Anwar Syahri kalah. Dia dua menang, satu kalah. Malam ni saya main bukan atas mana-mana platform, tetapi saya main pada malam ini nak mengajak tuan-tuan berfikir allazina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Mari kita fikir sama-sama. Maklumat saya bagi, kita bincang, kita hadamkan bahawa akidah ini tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi dalam akidah. Jadi hadirin hadirat yang dihormati, Hifzuddin, memelihara agama. Cuba kita bayangkan, di dalam kitab fiqh ada menerangkan, ada menyatakan, sekiranya seorang Islam dicolek, dibawa lari, seorang je ni, bukan banyak, ke negara yang bukan Islam, maka wajib negara Islam itu, jika ada kemampuan, bawa balik seorang tu tadi, bawa balik mai, kalau dia ada kemampuan. Sebab nak memelihara din agama. Tapi lah ni apa berlaku? Apa berlaku? Ada orang Islam yang bermuka-muka dengan kita. Bila bersama dengan kita, wa idza laqul ladzina amanu, bila dia berjumpa, dia berjeromuh dengan orang Islam, dia kata apa? Amanna, kami beriman. Macam apa beriman lah. Tapi wa idza khalau ila syayatin, bila dia pi ke setan mereka, setan syayatin itu makna kepala-kepala yang orang kafir yang nak menjahanamkan umat Islam. Apa dia kata? Bila dia pi wa idza khalau ila syayatin, kata apa? Inna ma'u, kami dengan hampa lah. Kami dengan hampa. Tak cukup lagi, dia nak kata boleh, nak tekan lagi tu. Innama nahnu mustahzi'un. Surah Baqarah panggil ayat 14. Dia kata kami sama hampa. Tak cukup lagi, nak tekan lagi. Innama, sesungguhnya kami ni sama hampa. Kami pemainnya puak-puak Islam tu. Ini yang berlaku. Depan kita mereka menyokong kita, bercakap dengan bahasa kita, bercakap bersama-sama untuk memperjuangkan, menegakkan agama. Tapi bila pergi ila syayatinihim, alah kita merang buat tu je. Ini yang berlaku.
Sebab itu kita lihat di dalam yang ketiga ke berapa tak tahulah, kiralah, iaitu memelihara mal, harta. Memelihara harta ini ialah sebahagian, ada diluaskan lagi, memelihara negara, negeri. Sebab itu di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq karya Abdul Khair Al-Baghdadi mengatakan, akidah kita antaranya ialah kita kena pergi jaga di perbatasan supaya orang kafir jangan masuk dan yang di dalam ni jangan berkhianat. Tetapi apa yang berlaku, pintu sempadan dibuka, yang di dalam ini mereka juga mengonyehkan Islam. Sebab itu dalam kes Palestin, masa sampai bagi tahu no? Dalam kes Palestin, kita yang takut nak pi ke Palestin, saya takut, bukan kita, saya takut nak pi. Cuma kita berdoa supaya sahabat-sahabat kita diberi kekuatan oleh Allah merampas balik negara mereka. Tapi ada orang politik di seberang perairan ini mengatakan supaya security negara Palestin itu diperkukuhkan. Apa lagi yang nak ada? Apa lagi yang perlu diberi? Mereka sudah 300 lebih senjata nuklear. Dalam maqasid syariah ialah kita kena jaga mal, harta kita. Nak kena jaga. Walaupun jarum kita patah. Kalau jarum patah itu dicuri oleh orang kafir dan dia nak tikam orang, maka kita haram bagi kena jaga. Apalagi watan Islam Palestin yang dirampas. Yang di mana Allah SWT kata, alladzi, di mana mereka itu dikeluarkan min diyarihim, dikeluarkan daripada negeri mereka dengan paksa, maka dengan paksa juga kita mesti mengambil balik Palestin. Walaupun saya takut, saya terus terang tak larat, bukan tak larat, Nabi tak larat, takut bersama. Tapi paling tidak, wahai Tuhan, ya Allah, berilah kekuatan kepada mereka yang sama beriman dengan kami di Palestin, agar mereka dapat merampas balik. Ini tidak nak suruh si kafir Yahudi Amerika memperkukuhkan lagi security, jaga keselamatan. Ini termasuk dalam akidah, tuan-tuan. Tengok dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, orang yang nak menjahanamkan watan Islam bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Tengok dalam babul khamis, bab yang kelima. Tengok, nerangkan wajib kita orang Islam menjaga watan Islam. Maka Pulau Pinang ini juga mesti dikembalikan kepada tangan orang mukmin, orang Islam. Khusus Pulau Pinang, saya sebut khusus Pulau Pinang. Hadirin hadirat yang dihormati, ini dalam kita dah bercakap nak memelihara, nak mendalatkan Islam. Apa maksud nak mendalatkan Islam? Nak mendalatkan Islam ialah mendalatkan Al-Quran. Satu ayat daripada Al-Quran pun tak boleh diikut. Bagaimana nak melaksanakan seluruh ayat yang ada 6,000 lebih itu? Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, mari kita buka mindak. Kita kenali siapa nak memperjuangkan, siapa yang akan memperjuangkan, siapa yang bersungguh-sungguh mau memperjuangkan supaya watan Islam bebas daripada cengkaman musuh, termasuk negara kita, termasuk Pulau Pinang. Sebab itu, apa yang dinamakan kerjasama politik, kerjasama politik. Saya tengok belah sana, tengok belah sini, walaupun tak nampak ada, tak ada orang, tak ada. Kalau tak ada orang, bukan malaikat ataupun jin Islam sama kita. Ada orang lah tu. Jadi hadirin hadirat, siasat syariah seperti mana dikatakan Imam Ghazali, seperti mana dikatakan Ibn Khaldun dan ramai lagi ulama. Siasat juga ialah siasat syariah, maqasid syariah itu
siasat syariah ialah bagaimana kepandaian kita untuk berpolitik, bersiasah. Yang maqasid, yang tujuannya ialah untuk memelihara, macam saya kadang-kadang tadi, ialah mal, harta. Bukankah tanah air kita ini ada harta yang paling berharga? Kalau orang nak main cacak, tak tiang, tak tutup pasir tanah kita, apa kita nak buat? Golok lah tu, walaupun golok bodoh. Apalagi ini negara, negeri, sanggup setengah-setengah orang menjadi ejen kepada orang kafir untuk merosakkan, menjahanamkan watan Islam. Saya kata ni hadirin, saya suka ulang balik. Tengok al-farqu bainal firaq. Babul khamis, bab yang kelima. Balik. Kalau tak ada, tuan-tuan boleh telefon Syekh Hafiz kita, cari saya. Tengok. Al-babul khamis. Saya ulang banyak kali. Bab yang kelima. Mengenai ciri Islam. Orang yang mengkhianat bukan orang Islam. Bukan saya kata. Oleh yang demikian hadirin hadirat, mari kita tengok siapa sebenarnya yang boleh membawa kita, yang boleh membawa umat ke Putrajaya. Lah ni Datuk Hassan kata puak ni setengah-setengah orang. Dulu zaman saya dulu, tahun 70-an dulu tuan-tuan, kita duk ceramah, duk melawak lah. Setengah-setengah orang zikir dia Go Hock Guan, Ho Chi Minh, Go Hock Guan. Ho Chi Minh tu tahun 70 lah kita dah melawak macam tu. Ho Chi Minh masa ni Go Hock Guan masa tu Siap Suagung DAP panggil lah. Lah persona non grata aku lah ni Hong Kong mana kah? Baik. Jadi hadirin hadirat, ini dia menjaga harta. Kemudian kita kena ingat, kekuatan kita ialah kekuatan kita hanya apabila tauhid kita, akidah kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu betul. Maka peranan kita sekarang ini ialah kita meneliti dengan sungguh-sungguh teliti apa yang dinamakan akidah Islam. Akidah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi al-yawm, setengah hadis kata al-yawm, ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang saya dan sahabat-sahabat saya ada pada hari ini. Jadi sahabat, dalam hadis yang lain diterangkan kepada kita apabila Nabi SAW, apabila sahabat bertanya, siapa golongan firqun najiyah, firqah an-najiyah, kumpulan yang berjaya, yang menang, siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, iaitu firqah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab itu di dalam kitab tafsir Al-Khazin antaranya mengatakan ayat mengenai muka depa pada akhirat nanti ialah putih melepak. Kata Khazin, makna muka putih melepak itu ialah orang ahli sunnah wal jamaah. I'tiqadnya ialah ahli sunnah wal jamaah. Dan muka yang hitam gelegam itu, kata Khazin dalam tafsirnya, ialah orang yang bukan Islam. Tabyadu wujuh, putih melepak muka depa. Dan yang satu lagi taswadu wujuh, hitam gelegam muka. Maka kita hadirin hadirat kena faham akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan kita berada di dalamnya. Dan jangan kita terpengaruh dengan ajaran yang selain daripada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, seperti lah ni yang dibawa oleh ahli politik dan juga beberapa orang ahli akademik, faham liberalisme dan pluralisme agama yang saya tunjuk dalam buku ni tadi. Semua agama sama. Tapi bila dia nak mati, dia panggil juga orang mai tolong mandi hang kapan elok-elok no. Sebelum mati ni dia bagi wasiat, panggillah lebay mak tu mai tolonglah.
Mayang bawa lah ramai orang. Dia tahu pula tak payah power lah itu Tok Cham Ali. Oh, dia tak kata macam tu. Dia tak kata. Ya, ada nombor nanda bikin diri dia. Dia tak kata macam tu. Dia tak kata apa. Tiba-tiba. Dia tak kata, tapi nak mati panggil lah, carilah Hafid tu, tolonglah bawa orang pandai baca Yasin. Bahasa hidup handuk syok sana. Hadirin hadirat yang hormati. Kita kena faham sungguh-sungguh ni akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Datuk guru kita di Semampai ni saya tahu tak ramai Datuk guru. Jadi kita jangan terpengaruh. Dia main cakap dengan kita puak ni, main cakap dengan kita macam saya kata tadi. Kami ni beriman macam hamba beriman lah. Bila dia pergi jumpa Mr. John, Profesor John Hick, dia kata, John Hick, oi. Dia kata, John Hick, oi, aku setuju lah. Hang kata lagu tu, aku setuju. Siapa lah kita ni, sama-sama kita masuk syurga. Dalam kitab ni dia kata apa ni? Dia hina. Panjang cerita lah, bagi Datuk Hassan cerita lah. Mungkin buat dia sesi lain. Dalam kitab ni dia kata apa? Dia perli kita ni. Nah, subhanallah. Dia perli ni. Ni yang ditulis ni, orang Kedah tulis ni. Subhanallah, orang Kedah. Tapi Tok Wali pada Kedah, yang tulis yang Kedah, main pada Kedah lah, panggil lah. Tok Wali pada, syaitan pada. Ini diterbitkan oleh IKD MECC. Dia kata apa? Kalau surga tu hampa orang Islam saya masuk, lengang lah dia kata. Dia perli tu. Dia perli. Aduh, tak baik, kita lawan. Saya umur 64 lawan, macam umur 24 kita lawan. Jadi hadirin hadirat yang majlis sekalian. Oleh yang demikian, di dalam suasana politik sekarang, maka kita kena mesti meletakkan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Ni dalam kemulut politik lah ni memang celamok semua. Bukan celamok. Yang celamok lah. Memang kucak-kacak semua. Tapi kita orang Islam, kita ada panduan. Quran Allah Ta'ala kata kalau kita kelang kabut, raddu ilallah wa rasul. Kembali kepada Rasul. Maka Quran kata umum tu, kita pun tak apa. Maka kita ini disuruh ikat diri dengan orang alim, ikat diri dengan ulama. Maka di antara maksud itu ialah kita ikat diri dengan kitab-kitab yang dikarang oleh ulama. Kitab ulama, bukan kitab yang mereka karang macam ni. Bukan kitab yang mereka karang lagu ni, tak. Tak. Ulama, kitab ulama. Jadi hadirin hadirat, saya sangat-sangat mengharapkan di dalam program kita untuk menyelamat akidah, maka kita mula daripada kita perdalami akidah kita, yang mana longak-longak kita ketat sikit, yang mana perkemah dah kita bagi tahu ke orang-orang yang longak-longak supaya sampai dah ni, supaya kita ini 5 minit lagi. Tak apa, saya ni sami'na, dengar, tapi tak tentu dengar nak ikut lagi kan. Jadi berbalik pada tadi, hadirin hadirat, maka kita kena jaga. Kita kata Imam Ghazali, nak tutup mana ni, kata Imam Ghazali, kita nak kenal orang mudah aja, senang sangat, iaitu kita tengok percakapan dia. Dalam zaman lah ni, percakapan dia dan tulisan dia, kita boleh tahu. Kalau dia kata dan dia tulis lagi, maka sah. Kemudian kata Ghazali lagi, kita kenal dia dengan dia kecakap dan dia kata, dan kita boleh kenal dia, mereka ini, dengan kita boleh tengok muamalah dia, aktiviti hidup dia macam mana. Kita kenal, kita kenal lah depa tu siapa. Jadi maka ini hari kita kena kenali siapa orang kawan yang boleh membawa risalah Islamiah dan siapa yang menjadi pengkhianat. Allahu a'lam. Fakat hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Al-Fadhil mengingatkan kita tentang kepentingan menjaga maqasid syariah. Stresnya, penekanan yang dibuat kepada kita pada malam ini, fokus
adalah kepada yang paling pertama dan yang paling utama, iaitulah hifzuddin, memelihara dan menjaga agama, menjaga akidah. Serangan yang berlaku ke atas umat Islam, yang walaupun bukan baru berlaku malam ini, atas pemikiran umat Islam, tujuannya ialah untuk merangkap umat Islam agar menerima pandangan-pandangan daripada Yahudi laknatullah dan juga Nasrani laknatullah, agar akhirnya pandangan-pandangan ini menjerumuskan, menjahanamkan akidah ataupun agama milik umat Islam. Sebab itu Al-Fadhil mengingatkan kita bahawa walaupun dalam penyampaiannya kerap kali menyebut bahawa Al-Fadhil orang tua, dia kata. Namun kalau tuan-tuan mengamati apa yang disampaikan, bukan gaya penyampaian tetapi apa yang disampaikan, beliau mengingatkan, Al-Fadhil mengingatkan kepada kita bahawa kita wajib menyekat penjahanam agama. Kita wajib mengikat diri kita dengan kitab-kitab ulama. Jangan terpedaya dengan karangan-karangan moden, karangan-karangan seperti yang dibawa bukti pada malam ini, yang diterbitkan oleh Institut Kajian Dasar, yang diterajui oleh ahli parlimen, tuan-tuan. Institut Kajian Dasar telah menerbit lebih ataupun puluhan buah buku. Di antaranya buku-buku yang dibawa oleh Al-Fadhil Ustaz Ismail Mina pada malam ini. Dan lebih dahsyat, lebih biadab lagi, ialah Institut Kajian Dasar menerbitkan sebuah buku yang penulis buku tersebut telah pun ditarik ijazahnya, pernah ditarik ijazahnya oleh Jamiatul Azhar, University Al-Azhar, Mesir. Kitab yang berjudul Al-Islam wa Usulul Hukum, Islam dan asal-asal hukum di dalamnya. Syekh Ali Abdul Raziq sebagai seorang pengarang kepada kitab tersebut menyatakan bahawa Islam tidak ada kena-mengena ataupun politik tidak ada kena-mengena dengan Islam. Buku itu disebar luas. Kawan-kawan saya daripada PAS menerima buku-buku itu, dan mereka terlihat buku-buku itu disebarkan ataupun banyak berada di pejabat-pejabat milik bukan pakatan tetapi milik Parti Keadilan Rakyat. Sudah semestinya kerana peneraju kepada Institut Kajian Dasar yang kerja mereka ialah untuk menyesatkan, meliberalkan pemikiran akidah umat Islam dalam negara, yang kerja mereka ialah untuk merasuk hati umat Islam agar yakin bahawa bukan Islam sahaja agama yang benar, tetapi agama-agama yang lain juga adalah agama yang benar. Siapa? Institut Kajian Dasar. Siapa peneraju? Balik habis dah kah? Siapa peneraju? Hampa kata, tapi hampa lah lantik. Hampa lah lantik. Tu nampak tu penyokong itu. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Institut Kajian Dasar dia ada anak angkat dia, Middle Eastern Graduate Center. Pelajar-pelajar balik daripada Timur Tengah, hati-hati. Walaupun ustaz, hati-hati. Mereka telah membawa pahaman Yahudi, Israel, Zionis, laknatullah. Bubuhlah nama apa pun. Dalam Al-Quran Allah sebut apa? Yahudi, bubuhlah nama apa pun. Dalam Al-Quran Allah kata, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jelas ayat itu, tak perlu diterjemah lagi. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, maka pegang apa yang disampaikan dan dinasihatkan oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Ismail Mina yang didatangkan khas daripada Kuala Lumpur. Bukan didatangkan, diterbangkan. Dan insya-Allah kedatangan beliau amat bermakna untuk kita di bumi Permatang Pauh dan seberang perai Pulau Pinang ini.
mengingatkan kita tentang kewajipan kita menjaga diri kita, keluarga kita, anak isteri kita, jiran tetangga kita, kaum keluarga kita, sanak saudara, sahabat handai, semua sekali, supaya kita senantiasa menjaga akidah kita dari penjahanam akidah yang sedang berleluasa, sedang berusaha untuk menjahanamkan akidah umat Islam. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, yang tepuk tangan ramai-ramai tadi, buktikan. Boleh? Boleh atau tidak? Kalau boleh, saya minta kepada petugas pada malam ini. Ada petugas? Ada kata tak ni? Petugas agar bertemu setiap tuan-tuan yang ada dalam gelap dan dalam cerah. Buktikan bahawa malam ini tuan-tuan memenuhkan kotak-kotak yang akan dibawa oleh mereka. Dengan apa? Tuan-tuan fikir sendiri. Wang kertas ke? Cek kertas ke? Cek tulis gelap lah. Tak apa, hamba tulis hamba bagi blank cek, tak apa. Ketui mah ke? Subang ke? Anting-anting ke? Apa? Gelang, cincin, kunci motor, kunci kereta, semua boleh. Janji tuan-tuan, sumbangan tuan-tuan ini adalah untuk perjuangan untuk menyelamatkan akidah di bawah seliaan unit Selamatkan Akidah USA. Jangan bimbang, dia tak pergi Amerika. Jadi insya-Allah saya wajibkan petugas malam ini kutip sampai cerah. Lagi tak habis, jangan berhenti. Walaupun Datuk Hassan berhenti ceramah, kamu kutip sampai habis. Boleh? Bukan petugas tu.